Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah versi pendek terhadap jawapan saya kepada Kapten Hafiz tentang tafsir surah Al-A'raf. Kapten Hafiz menggunakan ayat 33 yang hujung sekali itu dan mengatakan bahawa perkataan itu iaitu kamu diharamkan membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Kapten Hafiz menggunakan ayat dekat hujung sini untuk menjustifikasikan kata-kata Kapten Hafiz di dalam salah satu daripada video beliau, iaitu kita tidak boleh ataupun tidak dibenarkan untuk mengatakan sesuatu bencana itu atas sebab Allah murka kepada makhluknya iaitu manusia ataupun mengatakan bencana itu adalah balasan daripada Allah. Kapten Hafiz menggunakan ayat ini mengatakan bahawa kita tak boleh cakap macam tu. Okey. Dan Kapten Hafiz menggunakan ayat ini juga untuk mengatakan kita tidak boleh takwil ayat-ayat Al-Quran seperti contoh istawa alal arsh dan juga fis sama. Okey. Sebab dia kata Allah mengharamkan kita berkata apa yang tidak kita ketahui tentang Allah yang seperti yang disebut secara literal di dalam ayat ni. Dan Kapten Hafiz juga dalam video yang sama tersebut, video beliau tersebut, dia mengatakan jika orang yang mentakwil, ada orang yang mentakwil sebab menolak ayat Al-Quran dan hadis. Jadi saya mengatakan tak betul apa yang dia katakan itu. Jadi dia pun dia tunjuk di dalam salah satu website bahawa terdapat tafsiran yang mengatakan perbuatan Allah. Tapi ayat ini untuk pemakluman semua orang bahawa surah Al-A'raf ni, ayat 33 ni adalah berkenaan Allah mengatakan bahawa orang yang mengharamkan apa yang telah Allah halalkan dan orang yang telah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ayat ni tuju kepada orang tersebut yang mana orang-orang itu mengatakan sesuatu yang dia tidak tahu berkenaan Allah, yang mana yang telah Allah haramkan dia halalkan, yang mana telah Allah halalkan dia haramkan. Maksud dia perkara-perkara haram, banyaklah perkara-perkara haram yang telah Allah haramkan seperti aurat kita, sebab ayat ni berkenaan dengan orang-orang yang menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Termasuklah juga seperti makanan dan juga perkara-perkara seperti Allah mengatakan bahawa Allah tidak beranak atau diperanakkan seperti surah Al-Ikhlas ayat 3 dan juga Al-Jin ayat 3 tu yang mengatakan mengesahkan Allah tidak memperanakkan, tapi mereka mengatakan Allah mempunyai anak. Allah telah clear di dalam ataupun eksplisit mengatakan mengharamkan ataupun menghalang orang mengatakan bahawa Allah mempunyai anak, tapi mereka mengatakan Allah mempunyai anak. Jadi benda yang eksplisit telah diharamkan oleh Allah, orang halalkan. Itu maksud ayat jangan katakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Dan Kapten Hafiz kata termasuk perbuatan-perbuatan Allah. Tapi ayat ini bukan untuk ditujukan kepada perbuatan Allah. Jadi Kapten Hafiz tunjuk di dalam salah satu tafsirnya, tafsir web, dia buka tafsir web dan dia tunjuk di dalam tafsir web ni, seorang Syekh ni, Abdul Rahman ni, dia meletakkan dekat sini sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Jadi Kapten Hafiz mengata, tengok ada orang yang mentafsirkan Allah mengharamkan untuk berbicara tentang sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Sedangkan Kapten Hafiz tak tahu apakah yang dimaksudkan oleh tafsiran sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Bukan seperti yang Kapten Hafiz fikir. Perbuatan-perbuatan Allah bukanlah seperti perbuatan makhluk Allah, seperti perbuatan manusia. Ini yang telah disalahfahami oleh Kapten Hafiz. Kapten Hafiz tengok ada perkataan perbuatan-perbuatannya, dia ingat, nampak tak tafsiran ni mengatakan kita diharamkan untuk mengatakan perbuatan-perbuatan Allah seperti Allah menurunkan bencana. Itu bukan perbuatan Allah seperti yang disebut di sini. Perbuatan Allah adalah jauh lebih luas, lebih besar maknanya daripada seperti perbuatan manusia. Kita manusia marah orang, kita pergi potong pokok depan rumah orang tu. Contoh,
Jadi itu perbuatan kita, perbuatan makhluk. Allah murka dengan manusia, bukan macam tu. Okey, kita tengok apa yang dimaksudkan oleh perbuatan-perbuatannya ni. Kita tengok sedikit uh, penerangan daripada saya, daripada video yang lebih panjang tu. Jadi siapa yang nak tengok penerangan lebih panjang, boleh klik link di dalam description box dan juga link di dalam comment box video ini. Okey, kita tengok ni ya. Bila masuk dekat sini, ada 10 tafsiran di sini. 10 tafsiran. Kapten Hafiz tunjuk 2. Kerana 2 tu saja yang sebut perbuatan Allah. Sifat-sifat dan perbuatan Allah. Tafsiran 2 tu. Kalau kita tengok satu-satu kat sini, ada 10. Okey. Kapten Hafiz sebut seolah-olah 10-10 ni menerangkan tentang apa yang dia sesuaikan dengan apa nak disebut di dalam video tersebut. Tapi kita pergi, anda boleh pergi tengok satu-satu tafsir 10 dekat sini. Tak ada yang sebut kecuali 2 yang mana Kapten Hafiz pilih. Sebab akhirnya selepas pergi list yang panjang tu, akhirnya Kapten Hafiz jumpa dekat sini yang sesuai dengan apa yang beliau gunakan. Iaitu, yang ni Kementerian Agama Saudi Arabia oleh dekat sini. Tafsir Mukhtasar. Sini di bawah pengawasan Dr. Saleh, Imam Masjidil Haram. Tak bagi tahu bila lah, sama ada zaman sekarang ke zaman bila ni. Yang saya sebut kena dekat. Semua orang sedia maklum, lagi dekat dengan zaman Rasulullah, lagi bagus, lagi betul. Ini entah bila dia tafsir. Dekat sini dia ada sebut. Dengan yang lain, tanpa landasan yang benar, dan dia juga mengharamkan kalian berbicara tanpa ilmu tentang nama-namanya, sifat-sifatnya, tindakan-tindakannya dan ketentuan-ketentuan syariatnya. Sama dia masuk juga yang berkenaan syariat, halal haram, dan kat sini ada tambahan. Yang ni yang mereka letaklah oleh di bawah pengawasan Syekh Doktor ni, kumpulan dia letak benda ni. Tak tahu kenapa, tak tahu bila. Dia letak dia satu. Tapi tak apa, nanti sebab yang ni pun Kapten Hafiz salah faham apa yang dimaksudkan dengan tindakan-tindakannya, perbuatan-perbuatan Allah itu. Nanti kita masuk, kita tengok. Kemudian Kapten Hafiz pergi satu-satu lagi. Dekat bawah sini, yang lain semua tak ada. Semua tentang halal haram seperti yang lain lah, seperti asbabun nuzul, seperti semua sama. Kecuali 2 ni. Kalau kita pergi tengok yang lain-lain semua pun tak ada. 2 ni saja ada sebut. Kemudian Kapten Hafiz datang ke sini. Tafsir As-Sa'di. Kita tengok dekat sini. Sini pun tak berapa tepat. Pakar tafsir abad 14 Hijrah. Abad 14 Hijrah ni adalah zaman Khulafa Ar-Rashidin. Sini dia salah type ni. Sepatutnya 1400 Hijrah ni. Bukan 14 Hijrah. Pada 10 Hijrah Rasulullah telah wafat. Kemudian 4 tahun ni adalah zaman Khulafa Ar-Rashidin. Jadi dia ni tak ada. Kalau dia ni ada, dia ni antara tabi'in lah. Jumpa sahabat. Ataupun mungkin juga dia sahabat. Jadi ni tak betul. Ni satu dia dah salah type. Kita anggap salah type lah. Bukan nak menipu pembaca. Kemudian ini dia baru ada kat sini. Perbuatan-perbuatan dan syariatnya. Nampak kat sini. Perbuatannya dan syariatnya. Ni sama macam yang tadi lah. Sebab dia dalam kumpulan yang sama. Bukan 2 yang berlainan saya sebut. Jadi ini sahaja satu-satunya. Ataupun 2 lah kata yang menyebut tentang sifat-sifat Allah dan perbuatan-perbuatan Allah dalam mentafsirkan ayat tersebut. Lain semua tak ada. Semua tak ada. Kapten Hafiz mencari sehingga jumpalah. Dan masalahnya juga, maksud perbuatan-perbuatan Allah dan sifat-sifatnya ni, Kapten Hafiz salah faham juga. Dia ingat perbuatan-perbuatan yang disebut di sini ni adalah perbuatan macam perbuatan manusia. Perbuatan Allah sama macam perbuatan manusia. Kerana Kapten Hafiz tak ada ilmu tentang af'al Allah. Ini kita tengok, sekejap lagi saya tunjuk apa yang dimaksudkan dengan sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya, iaitu perbuatan Allah, af'al Allah. Ini kena ada ilmu lain pula untuk faham. Sebab tu bila kita nak tafsir, bila kita nak baca ayat Al-Quran, kita kena ada ilmu lain juga untuk faham. Bukan kita boleh tengok secara literal perbuatan-perbuatan ni, macam perbuatan kita. Kita marah dekat seseorang, kita pergi goyangkan pokok, ataupun kita pergi potong pokok, kita macam membalas sebab kita marah tu. Itu perbuatan kita, bukan perbuatan Allah. Bila murka kepada manusia, perbuatannya adalah bukan macam tu. Bukan seperti yang dibayangkan oleh Kapten Hafiz. Kita tengok perbuatan-perbuatan
Allah ni apakah ini maksudkan, bagaimana nak syarahkan perbuatan Allah? Kita tengok sekejap lagi ya. Okey. Bila kita cakap tentang disiplin nak tafsir ni, kita kena tahulah siapa yang menafsirkan ayat seperti itu. Jadi kita tengok, okey, beliau adalah Abdul Ar-Rahman Al-Sa'idi ni, seperti yang kita tengok tadi ya di website tersebut lah. Jadi betul lah, beliau lahir pada tahun 1989 dan meninggal pada 1957. Okey, maksud dia adalah orang zaman moden lah, bukan zaman 14 Hijrah seperti yang ditulis ni. Jadi betul lah, maksud dia ini salah, 14 Hijrah ni memang tak betul, dia 1400 Hijrah. Jadi kita anggap salah tulisan lah. Bukan mereka sengaja nak memesongkan pandangan orang yang membaca. Tapi orang yang membaca kalau tak dapat pick up benda ni, dia ingat, oh ini juga orang yang dekat dengan Rasulullah ni, mungkin betul. Tapi tak betul lah. Okay, jadi kita tengok lagi, kita study lagi. Beliau adalah influence by, orang yang menginfluence dia tentang pahaman ni. Kita tengok Ahmad Ibn Hanbal, maksud dia mazhab Hanbali lah, kita tahulah golongan mazhab Hanbali, Ibn Taymiyah dan sebagainya. Dan kita tengok beliau mengatakan bahawa beliau Salafism, golongan Salafi lah. Kita tahu juga siapa kalau zaman moden ni mengatakan mereka adalah golongan Salafi, kita tahu jugalah kan siapa mereka ini. Jadi dia telah mentafsirkan ayat ni dan dia meletakkan sifat-sifatnya, perbuatan Allah di dalam tafsirannya. Tak tahu datang dari manalah sumber ni. Mungkin daripada kepala dia sendirilah juga kan. Sebab kita tengok dia Salafism zaman moden, kita tahu golongan mana. Jadi dia meletakkan di dalam tafsiran dia ayat ni. Datang dari mana kita tak tahu, sebab yang mana yang lama-lama, tafsiran-tafsiran lama yang dekat dengan zaman Rasulullah SAW semua tak ada. Tak ada perkataan ni. Tapi tak apa, kita tengok juga apa yang dimaksudkan dengan perbuatan-perbuatannya. Jadi kalau kita nak tahu benda ni relate dengan af'al Allah. Af'al Allah adalah perbahasan yang dibahaskan oleh golongan Ahli Sunnah wal Jamaah, golongan Asy'ariyah. Asy'ari. Okay? Kita tengok kat sini, bukan saya nak bahas benda ni, tapi nak tunjuk sahaja mana datang maksud perbuatan-perbuatannya yang ditulis oleh beliau ini. Okey, kita tengok dekat sini, golongan ahli sunnah menerangkan tentang af'al Allah. Ini perbuatan lah, ini perbuatan Allah. Penerangannya berkait erat dengan hamba. Contohnya dalam surah Al-An'am. Okey, kita baca kat sini, dia pula menciptakan setiap satu. Ini penerangan sajalah. Okey, kemudian kita tengok ini. Kalau kita nak faham apa yang dimaksudkan dengan perbuatan-perbuatan Allah, af'al Allah, kita kena faham dulu ni. Okey. Okey, dekat sini kesemua keterangan ayat Al-Quran di atas tidak menetapkan secara jelas apakah bentuk atau sifat hubungan af'al Allah dengan hamba-Nya. Apakah ia khadim seperti zat Allah atau baharu sama seperti hamba. Nampak tak? Ini perbahasan tentang af'al Allah. Adakah ia khadim? Adakah ia baru? Jadi golongan Al-Asy'ariyah ni mengisbatkan bentuk atau sifat hubungan af'al Allah dengan hamba sebagai baharu. Okey, mereka lebih cenderung mengaitkan af'al Allah dengan hamba berbanding mengaitkannya dengan zat Allah. Nampak tak? Jadi perbuatan Allah bukan seperti yang dimaksudkan oleh Kapten Hafiz. Dia ingat perbuatan membuat macam perbuatan makhluk. Bila kita sebut af'al Allah, dia lebih luas. Kita tengok kat sini. Kita tengok lagi. Pengisbadan ini berpunca daripada pemahaman ke atas mafhum perbuatan yang tidak sesuai dan tidak tepat dikaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada masa azali. Jadi perbincangannya adalah tentang sama ada perbuatan Allah, af'al Allah ini adalah khadim daripada azali ataupun ia baru. Okey, lepas tu kemudian ada perbincangan oleh golongan Maturidiyah pula. Nampak tak? Perbezaan dengan Al-Asy'ari, Maturidi mengisbatkan bentuk atau sifat hubungan af'al Allah dengan hamba sebagai khadim. Nampak tak? Yang tu kata baharu, yang ni kata khadim. Jadi perbincangan, perbahasan tentang af'al Allah, perbuatan ni ataupun sifat-sifat yang disebut di dalam tafsir yang diberi oleh Syekh Abdul Rahman ni adalah merujuk kepada perbuatan macam ni. Dia nak mengatakan bahawa
tak boleh bercakap. Dia nak menyerang. Dia nak menyerang kepada golongan Asy'ari ni dan juga golongan Maturidi ni, golongan Ahli Sunnah wal Jamaah. Macam biasalah nak menyerang golongan Ahli Sunnah wal Jamaah yang ni. Dan nak mengatakan bahawa menggunakan ayat ni, tak boleh, mereka ni tidak boleh bercakap atau membahaskan pun tentang af'al Allah ni. Sama ada khadim ke, baharu ke, dia guna ayat ni, dia buat tafsir dia sendiri, nak menyerang mereka, kata jangan bahas benda ni. Nak menyerang golongan Ahli Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ari dan Maturidi ni, supaya jangan bahas benda ni. Ini tafsirannya. Sebab tu dia keluarkan tafsiran, menambahkan sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya ini. Sebab sifat-sifat af'al Allah ni adalah perbahasan sifat 20. Nampak tak? Bukan maksud dia sini adalah perbuatan-perbuatan seperti yang Kapten Hafiz fikir. Kalau Syekh Abdul Rahman ada sekarang, dia dengar Kapten Hafiz cakap macam tu, dia pun tepuk kepala. Dia tepuk kepala, apa Mamat ni kan? Apa pula cakap macam ni? Dia nak masukkan benda lain. Nampak tak? Dia tak faham. Jadi semua tafsiran tak ada perkataan sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya diharamkan daripada kita membahaskan. Tak ada. Semua tak ada. Tiba-tiba Syekh Abdul Rahman ni keluarkan dengan yang tadi, yang lagi satu tu juga keluarkan. Tapi maksud mereka adalah nak tuju kepada golongan ni sebab membahaskan tentang af'al Allah di dalam sifat 20. Sifat-sifat Allah dan juga af'al Allah dibahaskan oleh golongan ni. Sebab mereka ni yang keluarkan tafsir ni, kita tahulah golongan Salafism zaman moden ni, kita tahulah siapa kan. Jadi nak menyeranglah golongan Asy'ari dan juga Maturidi ni. Sebab tu dia keluarkan. Tapi sumber dia dapat dari mana kita tak tahu, daripada kepala dia lah. Sebab dia nak menyerang mereka ni, dia buat ikut sedap dia, dia guna ayat surah Al-A'raf ayat 33 tu, dia letak tafsiran macam ni. Jadi kita nampaklah, begitulah juga Kapten Hafiz meletakkan yang mana tak ada sumber daripada kepala. Mungkin Kapten Hafiz kata dia ambil daripada sumber ni. Dia ni, Syekh Abdul Rahman ni dapat daripada sumber mana pula? Itu kita kena tanyalah macam mana sampai tak kepada zaman tabi'in. Adakah tafsiran sini pada zaman itu? Tak ada. Okey, jadi kita dah lihat bahawa ini maksud perbuatan-perbuatan yang ditafsirkan oleh Syekh Abdul Rahman ni pun disalah faham oleh Kapten Hafiz. Dia guna pada tempat yang lain. Sebab kita tahulah Kapten Hafiz memang tak adalah ilmu tentang sifat 20. Sebab kita tahulah Kapten Hafiz dia tak tahulah macam mana pegangan dia dengan sifat 20 kan. Tapi kita seperti yang kita sedia maklum, Kapten Hafiz tak pernah bercakap pun. Mungkin dia menolak ke macam mana. Tapi yang pasti dia tak tahu tentang perbahasan sifat 20, tentang af'al Allah, sifat-sifat Allah di dalam perbahasan sifat 20. Jadi bila dia tak tahu, bila dia baca, dia salah faham lah. Dia ingat, oh inilah betul lah seperti yang dia maksudkan. Nampak tak? Ini pun dia salah. Okey? Jadi ini saya bagi sebagai satu contoh untuk memahami bahawa sesuatu ayat tu untuk kita faham, kita kena ada ilmu lain lagi. Bukan saja ilmu tentang nak membaca ayat tersebut. Ilmu yang lebih dalam, yang luar daripada apa yang kita nak faham. Sebagai contoh ini, kalau kita baca ni, kalau orang yang baca secara literal, kuda telah memakan permaisuri dan raja hanya dapat bergerak satu langkah sahaja. Jadi kalau orang yang tak ada ilmu lain, ilmu yang lebih dalam, dia akan ingat, kuda ni telah memakan permaisuri. Dan raja ni, dia bergerak satu langkah sahaja sebab dia sedih. Permaisuri itu telah dimakan oleh kuda. Jadi nampak tak? Bila orang yang tak ada ilmu yang lebih dalam daripada apa yang dia baca, dia ingat secara literal lah. Tapi ini menerangkan, bagi orang yang tahu, dia menerangkan tentang chess, permainan chess. Kuda memakan permaisuri tersebut. Dan raja di dalam permainan chess, king memang boleh bergerak satu langkah sahaja. Kalau dia tak faham, dia akan ingat memang permaisuri telah dimakan oleh kuda. Bila orang tegur bahawa salah, dia akan mempertahankanlah. Betul dah ayat yang dia baca. Dia tunjuk dekat semua orang, betul nampak tak? Kuda telah memakan permaisuri. Dia betul lah dia ingat. Jadi orang yang tak tahu pasal permainan chess pun akan ingat betul lah yang dia terangkan. Orang yang tegur itulah salah. Sebab ilmu lain tu tak ada. Ilmu yang lebih dalam untuk memahami ayat tersebut. Dan bila kita kata ini adalah raja bergerak bukan sebab sedih.
Raja bergerak satu langkah, memang dalam permainan chess raja boleh bergerak satu langkah, dia tak akan faham. Dia tak akan faham. Macam itulah keadaan yang berlaku kepada Kapten Hafiz. Dia tak faham. Kita teranglah macam mana pun dia tak faham. Sebab ilmu untuk dia faham tu, dia tak ada ilmu tersebut. Dan dia rasa dah terlalu pandai hingga tidak mahu lagi belajar benda lain yang kita tegur. Itu masalah besar Kapten Hafiz. Jadi saya kesian kepada orang yang mempercayainya. Sebab banyak ilmu lagi yang diperlukan untuk memahami ayat-ayat tafsir dan memahami maksud-maksud kalam ulama'. Baca direct kalam ulama' tapi tak ada ilmu lain untuk memahami kalam tersebut. Habislah, terpesonglah semua. Kemudian nak bercerita di depan kamera kepada semua orang, orang yang tak ada ilmu juga terhanyut sekali. Okey, ini adalah video singkat saja. Saya ambil satu section daripada video yang lebih panjang. Anda boleh dapatkan link video penuh terhadap komen saya dan juga penerangan surah Al-A'raf ayat 33 tu di dalam link di description box di bawah dan juga saya pinkan di dalam komen box. Okey, sekian wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.